Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikasihi, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Pengurusan dan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya Tuan-Tuan Guru, Ustaz, Ustazah dan para ilmuwan sekalian, serta para jemaah muslimin, muslimat, serta adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merasakan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan yang betul-betul kita rasai kesyukuran itu. Bukan saja sekadar cakap bersyukur, tetapi kita merasai betul rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya terlalu banyak, tuan-tuan. Wa in ta'uddu ni'matallahi ila tuhsuha. Kalau kita nak hitung segala nikmat Allah, tak mampu kita, tuan. Jadi di antara yang kita dapat merasainya pada malam ini, masih Allah kurniakan lagi kemampuan untuk kita hadir ke masjid ataupun surau ini. Kerana bila mana kita dipanggil ataupun kehadiran kita di sini, sebenarnya Allah telah jemput kita untuk menjadi tetamunya di rumah Allah Ta'ala ini, tuan. Bukan sebarangan, tuan. Bukan saya saja kita nak datang, tak ada. Ini adalah daripada senarai Allah tuliskan nama-nama kita semua. Oleh sebab itu, peluang ini kita hendaklah sentiasa ambil. Bila mana peluangnya ada ataupun terasa sikit macam-macam ada masalah, tak boleh. Kita usahakan, tuan. Jangan sampai Allah buang kita senarai untuk menjadi tetamunya di rumah Allah Ta'ala ini. Auzubillah sekarang. Kerana besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan tentunya bila masuk masjid ataupun surau yang bertaras begini, jangan kita lupa untuk solat tahiyatul masjid. Walaupun ini surau pun sama je, ya. Dia punya nilai dia di sisi Allah SWT. Jadi itulah di antara nikmat yang besar dan masih Allah Ta'ala kurniakan kemampuan untuk kita. Serta kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dikasihi para sekalian, pertemuan ini sebagaimana biasa saja. Saya tidak nak mengajar tuan-tuan apa-apa, tak ada. Sekadar untuk kita berfikir sebagaimana yang selalu disebut oleh sahabat-sahabat kita daripada jamaah tabligh. Tuan-tuan datanglah ke masjid, ke surau untuk kita fikir atas ilmu dan amal. Kerana ilmu kita dah banyak, tuan. Sebagaimana selalu saya sebut, kita bertahun-tahun dah kita menuntut ilmu. Setiap malam, tak cukup hari kita. Kalau di Selangor ni, tuan, tak cukup hari dia punya kuliah dia. Malam, siang, pagi, petang pun. Pagi dia punya kuliah duha lah. Mungkin petang pula ada dengan berbagai-bagai aktiviti dan sebagainya. Ilmu sudah banyak. Cumanya kita ni bukanlah tuan-tuan, ya. Bukanlah tuan-tuan semata-mata, tetapi kita perlu fikir bila kita nak beramal dengan ilmu yang begitu banyak kita miliki. Walaupun kehadiran kita di surau masjid, Allah kurniakan berbagai-bagai ganjaran.
selangkah aja kita datang, untuk datang ke masjid ni, Allah bagi pahala serta Allah ampun dosa. Kemudian lagi diangkat buat darjat kita. Tuan. Namun sedemikian kita kena fikir untuk kita beramal pula. Jadi malam ini begitulah tuan-tuan ya, untuk kita bersama-sama memikirkan bila dan apa yang perlu kita amal. Dan kita, keberadaan kita sekarang ini telah pun kita dapat rasai, walaupun mungkin tanda-tanda penghabisan dunia ini mungkin bagi kita orang biasa ni taklah jelas sangat tuan. Walaupun dikatakan oleh ustaz-ustaz yang mengajar kita tu banyak dah tanda-tanda dunia ini akan berakhir. Tetapi biarlah nak buat macam mana, ya dah. Cuma yang kita kira kita ni akan berakhir. Bila tak tahu lagi. Hanyalah menanti masa je. Baik pendengar sekalian, jadi pada pertemuan beberapa masa yang lalu, di antara kita juga berbicara tentang ke manakah umur yang kita habiskan. Tak cukupkah lagi peringatan yang Allah beri pada kita, itu sedikit banyak intisarinya tuan-tuan. Jadi pada malam ini kita berbicara pun agak lebih kurang itu juga, sebagaimana yang disebut dalam hadis daripada Ibnu Umar sekalian, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabbah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Jadi para sekalian, maksudnya, terjemahannya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata memegang bahu aku, lalu ia bersabda, hendaklah engkau berada dalam dunia ini seolah-olahnya engkau orang yang berdagang, atau orang yang sedang melalui di jalan, yakni pengembara. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu pagi, dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu petang. Dan gunakanlah dari sihat engkau tu bagi masa sebelum sakit engkau, dan dari hidup engkau gunakan bagi masa sebelum mati engkau. Gitu. Riwayat Bukhari. Jadi para jemaah muliakan, jadi kita lihat sedikit tentang sebagai seorang yang berada dalam pengembaraan ini, sikit definisi, walaupun kita tahu dah perkara tersebut tuan. Jadi menurut kata Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahunya lalu bersabda, hendaklah engkau berada dalam dunia ini seolah-olahnya engkau seorang yang berdagang atau pengembara yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau kita lihat dalam satu kisah yang pernah disebut, tak silap saya, oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengenai perjalanan ini, disebut dalam satu kisah yang mana keberadaan kita di dunia ini umpama berada dalam bahtera, ingin menuju destinasi yang tertentu. Maka bila mana sampai satu tempat, iaitu sebuah pulau, maka pihak ataupun tuan punya bahtera itu memberi penerangan kita akan singgah sebentar di pulau ini untuk mengambil bekalan
atau kerehatan sementara. Dan bila mana dipanggil nanti, hendaklah semua yang turun di pulau ini kembali balik ke dalam bahtera untuk kita meneruskan perjalanan. Inilah kita sekarang. Kita dalam perjalanan, tuan. Mereka singgah di dunia ni, mengembara. Cumanya apabila sampai masa yang disebutkan tadi, dipanggillah seluruh yang turun orangnya itu, penumpangnya, untuk kembali balik ke bahtera untuk meneruskan perjalanan. Maka ada yang leka, dah tak mahu dah seronok dah duduk di pulau tu. Satu hal. Kemudian pula ada yang terus naik dia masa yang dibenarkan tadi untuk mencari bekalan tu, dia tak ambil apa-apa pun. Dia tengok-tengok tu, dia naik balik. Dan ada pula yang memikirkan perjalanan kita ini adalah perjalanan yang jauh. Dia ambil lah segala macam bekalannya untuk perjalanan tersebut. Jadi beberapa kategori ada kat situ. Maka berjalanlah seterusnya sampailah ke destinasi. Itu gambaran kita yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala secara umum, tuan-tuan. Jadi begitulah kita sekarang. Jadi ini adalah satu nasihat yang tepat, yang ini menjadi panduan hidup kepada Ibnu Umar khasnya dan kepada seluruh kaum muslimin amnya. Dan inilah yang mesti diperhatikan serta dimengertikan oleh setiap orang yang ingin bahagia hidup di dalam dunia ini sebagai alat untuk mengisi penghidupannya yang baik, guna mencapai darjat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera serta lebih utama dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kemudian. Kemudian di sini Pak sekalian, ditambah pula lagi penerangan tersebut tentang dunia daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan, innad dunya qadir talat mudbirah wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabu wala amalun. Maknanya banyak sekalian, sesungguhnya dunia ini telah berangkat membelakangi kita, dan sesungguhnya akhirat itu berangkat mendepani kita. Dan bagi tiap-tiap daripada keduanya ada putera-puteranya. Maka jadikanlah kamu daripada putera-putera akhirat, dan janganlah kamu jadikan ia daripada putera dunia. Kerana sesungguhnya hari ini hari beramal dan tiada perhitungan, sedangkan keesokan hari perhitungan dan tiada amal lagi. Begitu. Mana dunia ini tempat kita beramal dan akan ada perhitungan di akhirat nanti. Di hari akhirat tak ada dah. Di hari hitung je. Dia beramal dah tak ada lagi. Oleh sebab itu para jemaah muliakan, maka diingatkan kepada kita ni, sesungguhnya memang benar dan tepat sekali gambaran itu, yang pada hakikat menunjukkan bahawa dunia ini tempat untuk beramal dalam sekian waktu yang tertentu, dan bukanlah tempat untuk bermukim, duduk bersenang-senang sepanjang zaman. Kerana ini, maka seorang dikehendaki menentukan kedudukan sebagai seorang berdagang ataupun pengembara. Jadi itulah para jemaah muliakan, maknanya kita mesti merasai bahawa dunia ini kita ni lah, tuan, kita pakat-pakat merasai bahawa kehidupan kita dunia ini umpama pengembara, yang mana
sudah tentu pengembaraan itu menyebabkan seseorang itu akan balik pada tempat dia. Tuan. Kalau setakat balik kampung macam saya, tak apalah. Balik kampung kalau apa-apa boleh datang lagi. Ataupun balik tak datang pun tak apa, kampung juga masih boleh buat apa-apa lagi. Tapi kembalinya kita di tempat asal sana tak boleh balik, tuan. Tak boleh balik dah. Oleh sebab itu, bermaknanya kita mestilah mencari bekalan tu yang dikehendaki kepada kita semua. Ya. Jadi dikatakan, sebagai seorang berdagang negeri orang, tentulah rindu ke kampung dan halamannya. Macam saya, tuan, duduk di Shah Alam ni, bukan nak beritahu kisah ni selalu orang tahu pun. Daripada usia 27 datang ke sini, balik kampung semula usia 72. Berapa lama tuan kira lah. Seksyen 20 tak ada lagi masa tu. Tempat-tempat tuan duduk ni tak ada lagi masa saya datang tu. Tahun 74 saya masuk di Shah Alam ni, duduk Padang Jawa, kerja seksyen 15. 74 Tapi kerinduan untuk balik kampung tu ada. Cumanya rindu balik kampung sekejap, kemudian rindu sini balik. Itu dia punya permasalahan, cabaran kat saya. Sebab itu nak datang je Shah Alam ni. Itu pun satu hal juga. Memang teringat, tuan. Dah masa habis kat sini berapa puluh tahun. Kat kampung berapa je, masa tu budak lagi duduk kampung, tahu apa pun. Nak sekolah mengaji tak pandai. Datanglah cari makan kat sini, tuan. Baik. Jadi cuma kerinduan itu kita boleh datang. Cuma bila saya fikir-fikirkan rindu sayang pun kita ni, sebagaimana pernah diperingatkan, kau cintalah apa-apa yang kau nak cinta, kesayangilah sesiapa yang kau nak sayangi, tetapi ingat, satu masa nanti kita akan berpisah juga. Kita akan berpisah, tuan. Sayang macam mana, rindu macam mana pun, hebat macam mana pun kehidupan kita, kita akan tinggal, tuan. Jadi apabila saya fikir macam tu, reda sikit perasaan. Tapi reda tak reda pun, bila ada masa datang juga lagi. Itu dunia. Pusing balik pun tak apa lagi. Tapi bila kita rindu ataupun tak rindu pun ke akhirat nanti, kita kena balik juga bila sudah sampai masanya. Oleh sebab itu, apa yang disebut pada kita di sini, tuan, kerana dari sana dia datang, ke sana pula dah dia akan kembali. Kita datang dari akhirat, tuan. Kita datang dari Allah, kemudian kembali juga kepada Allah nanti. Hasrat hati tidak lenyap daripada pengembalian itu sekalipun sudah berlama masa di perantauan. Jadi perasaan itu kita kena ingat. Walaupun kita hebat, kita terasa sayang pun, walaupun susah, tak apalah, duduk macam ni tak apalah. Kalau boleh nak sambung lagi lah kontrak kita hidup dunia ni. Kerana biar susah sikit tak apa, asalkan duduk di dunia ni kita rasa dah seronok dah. Macam seronok yang saya duduk sini, tuan. Walaupun susah apa pun, nak datang juga lagi. Dah ada masa, dah datang juga lagi. Tuan, jadi itu kedudukan kita. Jadi artinya kerinduan itu sentiasa ada, dan kita mesti merasakan begitu. Oleh sebab itu, namun demikian, kerinduan itu tidaklah ada artinya kalau di waktu kita kembali itu tidak membawa sesuatu apa pun kecuali badannya saja. Macam kita balik kampung, tuan. Kita balik jumpa keluarga, ibu bapa, anak, suami isteri dan sebagainya. Kita dah lama dah duduk tempat orang, balik tak ada apa-apa. Patut kan, tuan? Walaupun mungkin kita tidak sekaya mana pun, tapi ada benda yang kita nak bawa. Paling tidak pun untuk makan kita sendiri. Kalaupun kita tak nak bawa untuk keluarga ataupun sesiapa yang menanti kita, tak. Maknanya bekalan kita mesti ada, tidak menyusahkan orang kampung. Kita dah lah duduk lama tempat orang, balik nak
Nak suruh keluarga jamu balik kita pula, jaga kita balik. Memang tak patut. Pasal kita ada masa untuk kita berusaha dan kita tahu pun bahawa kita akan kembali tu. Sekarang kan kita tahu. Sama ada suka tak suka pun kita tahu kita akan kembali nanti. Sama ada di sini ataupun di mana-mana. Sebab apa? Pernah sentiasa diperingatkan kepada kita tentang ya Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup itu akan merasai mati. Kitalah juga di antara yang kita tahu pun. Tiba-tibanya kita balik dengan tangan kosong itu je. Bawa badan je. Sudah tentu tak patut, tuan. Jadi itulah peringatan untuk kita bersama. Padahal banyak barang-barang keperluan yang akan dipergunakan di kampung untuk kesenangan kelak. Sedangkan barang-barang itu tidak pula dibawa secukupnya. Kita banyak peluang, tuan. Oleh sebab itu tak ada masa lagi untuk kita bertangguh. Bagi usia serupa saya lah, kita nak bertangguh bila lagi untuk banyak-banyak solat sunat misalnya. Bila lagi? Kalau duk ingatkan penat ke ataupun sibuk ke. Nak rasa sibuk ni tuan, sepanjang masa sibuk. Masa dulu, masa bekerja, masa anak kecil-kecil lagi, ke sana kemari sibuk juga. Sekarang pun dah sibuk juga lagi, tuan. Habis bila kita nak habis sibuk? Oleh sebab itulah ruang yang ada ini tak ada masa lagi. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, kita berfikirlah bagaimana untuk kita beramal, mempertingkatkan solat sunat kita, memperbanyakkan zikirullah, baca Al-Quran dan sebagainya. Sebab apa banyak sekalian? Kerana apa? Kerana tidak berusaha untuk mendapatkan ataupun untuk didapatinya, tetapi telah habis begitu saja, seolah-olah dia tidak akan kembali ke kampung lagi. Walaupun kadang-kadang kita tak langsung tidak fikir, tak ada simpanan langsung, ataupun kalau ada pun tak cukup. Habis ini saja. Itu sebagai gambaran. Inilah keadaannya orang berdagang. Dan ini pula keadaan seorang dalam dunia ini yang sama-sama dalam perantauan, sama-sama pula mesti mengusahakan untuk menyediakan bekalan yang sebaik-baiknya dan yang secukupnya untuk hari kita kembali kelak. Kita lah, tuan. Sebabnya pada sekalian, kalau kita ni, kita semualah ada yang ambil perhatian apun tidak, tuan, tentang suasana perkara-perkara yang menjadi isu-isu dalam kehidupan kita ni. Ya, kadang-kadang tak nak dengar pun nak dengar juga. Kadang-kadang tak nak tengok pun nak tengok juga. Bermacam-macam yang boleh melalaikan kita tentang isu yang ada dalam seperkitaran hidup kita, tuan. Tak nak tahu kan rasa nak tahu juga, kan. Lebih-lebih lagi orang hidup di bandar ni. Kalau kat kampung tak tahu sangat. Ni tak tahu sangat. Apa lagi? Nak sebut pasal apa ni? Pasal yang jadi isu panas sekarang ni tentang seorang daripada orang Kemboja tu ada dalam media masa, kan. Dia kata dia mencemuh ataupun menghina orang Melayu ni. Dia kata orang Melayu malas. Jadi tengok aku orang dagang pun jadi jutawan di Skudai sana, tuan. Saya tengok tu. Dia kata biar betul, banyak orang kecam di situ. Dia cabar orang Melayu. Dia kata orang Melayu malas. Dan bukan dia je cakap pun orang Melayu malas ni. Orang Melayu cepat lupa ni. Pimpinan kita pun pernah sebut bahawa orang Melayu ni malas. Sebenarnya benda itu, tuan, kita boleh ambil positif dia. Kita ambil positif macam mana? Itu adalah cabaran. Memang betul, walaupun tidak semua malas pun. Dan saya di antara, tuan, walaupun duduk kampung pun, pasal sekarang dunia kat tapak tangan kita pun.
Tengok juga seorang yang dari kalangan orang yang datang dari tempat kita, dia kata satu masa nanti kita akan berkuasa di bumi Malaysia. Bukan main lagi dia, tuan-tuan. Sebab apa? Ambil sampah pun kita orang punya. Duduk di supermarket pun kita orang punya. Buat bangunan tinggi yang bahaya-bahaya pun kita orang punya. Di tempat-tempat pejabat-pejabat kerajaan mana-mana pun kita orang ada juga. Satu masa nanti kita akan dapat menguasai Malaysia. Dia boleh cakap macam tu, tuan. Mana itu gambaran-gambaran kesibukan media massa yang kadang-kadang mengheret kita ke arah berbagai-bagai isu menyebabkan kita lalai dalam tentang untuk beramal. Kalau itu kita nak kira. Tapi kalau kat kampung tak fikir, semua tak ada apa, tuan. Dia lalai macam lain pula. Oleh sebab itu, apa pun yang berada di hadapan kita, ya, suasana bagaimanapun yang berada dalam kehidupan kita ini, tetapi kita mesti mengingati sebagaimana disebutkan tadi, kok mana pun kita pergi, sibuk macam mana, kita akan dikembalikan balik ke tempat asal kita. Oleh sebab itu, Pak sekalian, sebagai seorang pengembara yang sedang perjalanan menuju ke satu tempat, dia hendaklah menghendaki bermacam-macam bekalan untuk keperluannya selama dia dalam perjalanan itu. Jadi andai kata dia tidak mengadakan ataupun mendapat bekalannya dengan harapan akan mendapat bantuan dari ihsan orang di jalan, maka mungkin dia akan terlantar dan sangsara, tidak sampai ke tempat yang ditujunya. Ya, tuan-tuan, kita kan disebut juga dalam ayat, ataupun tak silap saya, sebagaimana disebut, bila mana meninggalnya ataupun mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya, melainkan 3. Pertama, sedekah. Ini kita dah tahu. Keduanya, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan dan kita beramal dengannya. Dan ketiganya doa anak-anak yang soleh. Itu harapan kita. Walaupun itu adalah sesuatu yang insya-Allah, sekalian, tapi itu hanyalah harapan je. Tapi sekiranya kita sendiri yang berusaha membawa bekalan itu, kan lebih baik. Mungkin tidak semua orang yang dapat beruntung untuk bersedekah misalnya, ataupun tidak semua orang yang mampu untuk kongsi ilmu pengetahuannya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Cuma yang pastinya adalah kita memiliki anak soleh ataupun yang solehah yang akan mendoakan kita. Itulah harapan. Tapi kalau itu yang kita harapkan semata-mata, sangat membimbangkan. Sebab tidak semua itu nanti memberi manfaat kepada kita, walaupun itu harapan. Oleh sebab itu dia kata, maka mungkin dia akan terlantar dan sangsara, tidak sampai ke tempat lagi pun. Jadi inilah keadaan orang yang mengembara, yang menjadi perbandingan bagi orang yang sedang hidup dalam dunia ini. Yang semakin lama hidupannya, semakin dekat perjalanannya, dan semakin hampir pula tempat berakhir kehidupannya. Maka alangkah ruginya jika bekalan itu tidak ada ataupun tidak mencukupi. Begitu dengan kita, tuan. Oleh sebab itu masa yang ada ini bagi kita, kita pakatlah. Saya macam tu ya, tuan. Saya sebenarnya itulah di antara ingin sumbangkan untuk kita bersama ni. Bukan nak mengajar apa-apa, sekadar untuk ingat-mengati. Pasal seusia sebagaimana saya ni memang dah terasa, tuan. Kalau dulu taklah rasa sangat, tapi sekarang dah rasa dah. Kau dulu nak beramal, tunggulah tua dulu. Tunggulah habis kerja dulu. Tapi sekarang apabila dah seusia begini,
Sana sakit, sini sakit tuan. Nak bangun malam tu bukan tak sedar juga nak bangun, tapi nak boleh bangun tu pusing sana, pusing sini, luruhkan lutut lah. Urut sana, urut sini, kat situ pun dekat setengah jam lah tu baru dapat bangun. Dah tak kuat lagi kita kira. Oleh sebab itu maknanya sekiranya kemampuan itu ada bagi orang-orang yang muda ataupun yang sihat, walaupun usianya telah berusia tetapi kesihatan masih diperolehi, janganlah diabaikan segala ibadat tuan. Buatlah. Kita tidak ada pilihan lagi. Kita tidak ada pilihan tuan. Sama ada cukup ataupun tidak cukup, yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha dalam kadar amalan kita itu yang betul. Maksudnya apa yang kita beramal itu dengan ilmu yang kita belajar, bukan ikut-ikut. Itu yang penting. Walaupun mungkin sedikit, tetapi betul. Sebab ada yang berlaku tuan, maknanya nak gambarkan seorang yang tidak mampu beramal lebih. Seorang yang kat kampung, baru ni saya dengar dari seorang guru. Dia kata ada seorang hamba Allah tu, dia pandai baca, dia beramal dengan Fatihah, dia betulkan Fatihahnya. Qul huwallahu ahad, inna a'tayna je. Lain dia tak boleh baca, itu je. Tetapi Allah muliakan dia tuan, dengan bila mana ketika dia nak sampai akhir ajalnya, sampai ajal dia, ketika dia nak meninggal, Allah beri kesempatan untuk dia melihat suasana yang baik. Yakni dia pesan kepada cucu dia, dia kata, cucu, ada orang kat depan tu, ada 4 orang nak naik rumah kita, dia kata. Mana Allah beri, ada orang nak datang rumah kita tu. Jadi cucu dia nak solat, dekat entuk, dia kata kita nak solat ni. Ambil wuduk, dia panggil lagi. Dia kata, cucu, dah naik atas rumah dah, dia kata. Dia boleh nampak tuan. Naik atas rumah dah, tu duduk dekat tu. Tapi bila mana cucu dia sudah solat dia, datang dia dah meninggal. Mana ditanya, itu ya amalan dia. Qul huwallahu ahad, inna a'tayna. Mana bekalan dia? Lain dia tak boleh baca. Mengikut guru tu lah cakap pada saya tu, dengan Fatihah sebagai bekalan dia di dalam solat yang wajib kan. Itu solat mana rukun yang wajib, rukun yang ke-4 tu baca Fatihah tu. Oleh sebab itu, maka guru yang saya belajar tentang Al-Quran menyebut, oleh sebab itu bekalan kita yang paling hebatnya selain daripada yang lain adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran tuan. Cuma bacaan tu biar betul. Sikit tak apa. Sebab dikatakan setiap huruf itu Allah datangkan malaikat untuk jaga setiap huruf Al-Quran tuan, untuk memastikan orang yang baca tu betul atau tidak makhrajnya ataupun sifat hurufnya. Oleh sebab itu, mau tak mau kita kena belajar sebutan betul tuan. Semampu mungkin. Kalau dah tak boleh tu nak buat macam mana? Tetapi kita belajar kerana Allah tahu usaha kita tersebut tuan. Penting tuan, penting sangat. Sebab itu bila mana sekalian disebut kisah bila mana seseorang itu meninggal, maka bila mana dikebumikan, setelah langkah terakhir para waris dan siapa juga yang ada atas kubur tu, maka datanglah malaikat tu, ya. Dan kita dihidupkan semula. Dimasukkan roh setakat hidup ya. Mungkin disebut oleh ulama sampai ke dada, mungkin kita bangun. Ini dah alam sana tuan, dah alam sana dah, bukan alam dunia lagi.
Kalau alam dunia nak bangun macam mana dah, ditimbus dia punya berapa tan tanah tu, macam mana nak bangun? Itu kita tak boleh fikir tu. Di situ kita dah boleh bangun, kerana itu alam sana dah. Sebab alam barzakh ni tidak semestinya di seksian 21, tuan. Dia tidak semestinya di dalam bumi. Tempat lain pun dia ada alam barzakh juga. Orang yang mati lemas dalam laut tak jumpa-jumpa, bukan tak ada alam barzakh bagi dia, ada. Tapi suasana tetap sama di sisi Allah SWT. Cuma kita yang berbeza. Maka ketika itu, Pak Islam, para malaikat akan datang untuk bertanya persoalan yang pun kita dah tahu. Apa yang disebutkan situ, Pak sekalian, amalan-amalan kita yang lain semua berundur. Undur, tuan. Sama ada sedekahnya, apa-apanya, undur. Yang tak tinggal, yang tetap bersama kita, Al-Quran, tuan. Al-Quran yang kita baca, dia tak tinggal kita. Walaupun yang lain semua berundur. Bila mana muka nakir datang, tapi Al-Quran tidak tinggal kita, tuan. Jadi oleh sebab itu, mengikut guru Al-Quran tu, dia kata bacalah Al-Quran. Tak banyak tak apa, tapi kalau banyak lebih baik. Yang penting adalah betul kita baca, dan kalau boleh lagi kita dapat memahami maknanya. Itulah di antara saya nak mengingatkan saya juga dan para jemaah sekalian. Tak banyak tak apa, yang pentingnya baca betul. Sebab kalau tak betul bacaan dia, silap hurufnya, silap barisnya, berbeza dia punya makna dia. Kat situlah akan jadi cabaran, permasalahan yang besar. Mana tak betul lah. Apabila tidak betul, tidak dapatlah manfaat sebagaimana yang pernah dikatakan, setiap satu huruf yang kita baca, Allah kurniakan 10 kebajikan. 10 kebajikan macam mana kalau kita sebut tak betul? Jadi alhamdulillah, saya rasa di masjid ataupun di surau ini, di Selangor lah khususnya, tentang kumpulan-kumpulan baca Al-Quran tu sentiasa ada. Kumpulan baca Yasin dan grup-grup jamaah macam-macam lagi tentang Al-Quran. Silalah, tuan. Cuma diharapkan betul dia baca. Allahu Akbar, tuan. Maka di sini sedikit dah, tuan. Seorang ulama ahli tasawuf, Fadil bin Iyad, selalu kita dengar, berkata kepada seorang laki-laki, "Berapakah umur kau?" Dia kata. Kata lelaki itu, "Sudah 60 tahun." Jadi jawab orang lelaki itu berkata, "Agak panjang juga umur aku ni, umur engkau ni. Engkau sekarang dalam perjalanan menemui Tuhan kau, dan hampir sampai dah." Jadi mendengar perkataan ini, termenunglah ia, lalu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fadil itu berkata, tanya, "Apakah tafsir perkataan itu?" Tafsirnya ialah, barang siapa yang mengetahui bahawa ia hamba Allah dan akan kembali kepadanya, maka hendaklah ia mengerti bahawa ia akan menghadapinya dan akan disoal. Kalau ia akan disoal, maka hendaklah ia sedia jawapannya. Oleh sebab itu, setelah Fadil menerangkan ini, lelaki itu berkata, "Kalau sudah begitu, apakah helah?" Mudah saja jawabnya, Fadil, iaitu engkau jawab, yakni memperbaiki dan memperelokkan waktu yang masih ada lagi ni. Ya, tuan.
Banyak sikit lagi tuan-tuan, nak habiskan ni sikit ya. Yang ini disebut kepada kita tadi, iaitu bila mana lelaki itu berkata, kalau sudah begitu apakah helah kita nak buat, apa yang kita perlu buat? Maka jawab Fadil bin Iyad, iaitu engkau cuba memperbaiki cuba memperbaiki dan memperelokkan waktu yang masih ada lagi tentang amal ataupun apa-apa yang kita lakukan itu, dengan berusaha memperbaiki dan memperelokkan. Ataupun kalau kita dah rasa dah okey, kita tambahkan lagi amalan kita itu, ya, yakni nescaya diampuni bagi engkau. Maknanya Allah Ta'ala akan ampuni kita bagi engkau apa yang telah lalu. Tetapi mana peringatan untuk kita semua, walaupun kadang-kadang kita pun dah tahu pun, kita ni tahu, kadang-kadang kita tahu, cumanya masih lagi berada dalam bertangguh ke, ataupun di sini disebut masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak elok dalam waktu masa yang ada ni. Dan kita tahu pun bahawa kita ni akan kembali kepada Allah. Lebih-lebih lagi pula situasi, keadaan, usia dan sebagainya, tanda-tanda usia kita telah berusia. Mungkin orang muda tu lainlah cerita juga tuan-tuan. Cumanya soal kembali kepada Allah atau meninggal ni bukan kira tua muda, ya. Apabila dah sampai masa, pergilah. Maknanya, tetapi kalau yang muda pergi, yang tua lagilah terasa, tak? Baik. Jadi engkau cuba memperbaiki dan memperelokkan amalan kita masa yang masih ada ni. Nescaya diampuni bagi engkau apa yang telah lalu tu. Sebab itulah kita hendaklah sentiasa berada dalam majlis ilmu, dengan arti kata mempelajari, belajar. Sekalian. Tetapi kalau masih juga lalai ke, ataupun masih dalam melakukan perkara yang tidak elok tu, engkau akan diseksa kerana perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau tak nak ambil masa memperbaiki lagi. Itulah tuan. Sebab kebimbangan kita ni, bagi orang-orang yang tidak indah dengan majlis-majlis ilmu, tuan, inilah rugi dekat situ. Rugi. Sebab apa? Kadang-kadang orang kita ni yang datang majlis ilmu pun setengah-setengah tu tak faham juga, apatah lagi yang tak datang. Namun sedemikian, usaha kita datang tu dah cantik lah. Sebab bila mana Allah Ta'ala nak bukakan hidayah, dia tak nanti macam mana pun, cuma usaha sikit je. Tapi kalau yang terus tak datang tu, lagilah. Sebab yang wajibnya kita belajar. Wajibnya kita belajar. Faham tak wajib, pasal itu bukan kerja kita untuk kita faham tu. Sebab Allah tak tanya mu faham ke tak faham. Allah akan tanya mu belajar ke tidak. Itu yang jadi kat situ kita akan jam lah. Tak boleh buat apa-apa. Kalau kita belajar tak faham, tu bukan cerita. Kita tak boleh buat apa-apa, dah tak pandai dia buat macam mana. Maknanya kita akan rugi, yang lepas pun rugi. Sebab apa yang sekalian, dalam kita memahami ilmu agama untuk beramal ni, dia banyak kan tuan. Nak selesai masalah solat tu berapa dah, Islam saja pun tu berapa dah, syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji 5 tu, itu semua bukan boleh siap dalam 1 tahun bagi kita orang biasa nak belajar. Tapi bagaimana yang kita
Sedang belajar, kita beramal. Nak tahu ambil wuduk tu, tapi kita semua ni insya-Allah sebagai contoh tuan-tuan. Kita nak solat tu kena ambil wuduk dulu. Nak ambil wuduk tu kena air pula. Air berapa 7 macam punya air. Air pula digulungkan pada 4 jenis. Air mutolak, air mustakmal, apa lagi? Air mutanajis, air musyammas. Kat situ pun dah 2-3 bulan. Pasal Tok Guru datang sekali sebulan. Tok Guru datang, kita tak datang. Kita datang pula, ustaz pula tak datang. Dah jadi 2 bulan. Tu baru cerita air. Tapi semayang kita dah buat juga lagi ni. Kita air pun tak kenal lagi. Kita semayang juga. Tetapi kalau kita berada di dalam majlis menuntut ilmu, yang kita tak betul, yang kita tak faham, itu Allah akan ampun dosa. Pasal kita dalam berusaha untuk belajar. Itu yang dimaksudkan ini tuan. Itu baru nak kenal air. Nak kenal Allah macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca tahiyat tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat jari kita. Tasdik mulut kita. Ini buktikan saksi dalam hati Allah kat sini. Itu bukan mudah nak kenal tuan. Yang tahu kita kenal Allah tak kenal Allah, Allahnya yang tahu. Orang lain tak cakap engkau tak kenal lagi. Belum. Kita tak boleh, jangan kata engkau tak kenal Allah lagi. Jangan. Yang tahu seseorang itu kenal Allah atau tidak, Allah yang tahu nanti. Di akhirat nanti baru tahu. Ini kan memang kita rasa tuan. Oleh sebab itu keberadaan kita dalam majlis ilmu, dalam belajar itu sangat penting. Maka jaminan di sini, barang siapa yang dah menyadari hal tersebut, hendaklah memperelokkan amalan dia dan jangan lagi buat yang tak elok. Allah ampun dosa sebelumnya dan akan datang. Ampun dosa. Lama tuan. Nak boleh semayang tu berapa lama kita nak faham. Belum takbiratul ihramnya lagi, belum cerita masalah khusyuknya lagi. Kan? Kita kata ya Allah macam mana? Macam tu lah. Sebab benda khusyuk ni bila Allah datangkan manusia, Allah kurniakan itu. Alhamdulillah. Dia marilah benda tu. Tapi nak belajar teori tu bolehlah, praktikal pun boleh. Tapi tentang khusyuk yang asalnya Allah kurniakan di atas usaha kita tu. Tapi solatlah walaupun kamu tak khusyuk pun. Itu hak Allah. Yang penting kamu buat. Itu yang dikehendaki sebagaimana disebut di sini. Allah tabarakallah. Jadi itulah kena kita usaha. Dan akhirnya disebutkan di sini, janganlah menunggu masa pagi dan petang. Kemudian hadis tersebut, oleh itu oleh Ibnu Umar diterangkan wasiatnya yang difaham daripada kesimpulan hadis itu dengan mengatakan bahawa apabila engkau berada di waktu petang, janganlah menunggu sampai pagi besok lagi. Demikianlah pula sebaliknya. Berarti amal petang mesti dikerjakan di waktu petangnya, jangan tunggu sampai sebelah pagi. Dan amal pagi mestilah dikerjakan juga waktunya. Jangan nanti sampai sebelah petang, kerana tiap-tiap amal ada waktunya. Luput waktu, belum tahu lagi dapat kita kerjakan semula. Demikianlah pula dengan amal hari ini, jangan ditunggu untuk dikerjakan pada keesokannya, disebabkan boleh jadi ada halangan yang menanti, yang akhirnya kita tak buat apa-apa. Buatlah tuan. Bermaknanya kita jangan tangguh-tangguh lagi. Usahalah. Yang dah buat, pertingkatkan lagi. Kita sama-sama, saya macam tu tuan. Kita akan, setiap hidup kita ni ada cabarannya. Jangan sebut masalah, cabaran. Masalah tu jadi susah kita. Tapi kalau cabaran ada, kita rasa nak berusaha untuk mengatasi. Kalau masalah, semua masalah. Penat betul lah masalah ini. Masalah lain tak buat apa. Tapi kalau cabaran, kita kena berusaha. Jadi itulah para jemaah muliakan, sedikit untuk sama-sama kita berfikir bagaimana untuk kita beramal. Oleh sebab itu, di antara amalan yang paling mudah sekali, kata dalam satu hadis, adalah zikirullah. Ya. Kalau kita nak bangun malam, kita susah nak bangun malam.
Kemudian pula nak bersedekah pula tak berapa pula, sama ada dia tak mampu bersedekah ataupun menyayanginya, tak nak sedekah. Apalagi nak pergi berperang, jihad di jalan Allah, jauh sekali kita ni, kan? Oleh sebab itu, apa yang boleh buat? Zikirullah, kata Nabi. Yang paling mudah sekali ialah zikirullah, itu termasuklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling mudah. Kerana selawat ini dia kebal. Maksud kebalnya, kalau kita dalam keadaan lalai pun tak apa. Sambil basuh pinggan ke, basuh kain ke, siram pokok bunga ke, apa-apa ke, selawat je. Tetapi kalau zikir yang lain, dia nak ingin kita khusyuk juga, ingat apa yang kita sebut, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Hati kita nak ingat. Kalau selawat ni tak faham pun tak apa, jangan baca. Itu hebatnya. Itu secara ringkas, tuan. Oleh sebab itu, ambillah masa untuk kita, kesempatan yang ada ni, tak kira lah usia macam mana pun, sebelum terlambat. Jadi setakat tuan-tuan, perbincangan ataupun peringatan untuk kita bersama, saya juga macam itulah, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita semua, dan semoga Allah Ta'ala terima amalan kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya amat pemurah lagi amat mengasihani, keampunlah dosa kami ya Allah. Keampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Sebabnya sekiranya kami ingin menghitung, segala dosa kami tidak terhitung ya Allah. Oleh sebab itu, Engkaulah saja yang dapat mengampuni dosa kami. Begitulah ya Allah untuk kedua ayah ibu dan kami, ayah ibu kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil dulu ya Allah. Dan sekiranya ia telah berada di alam kuburmu ya Allah, kejauhkanlah mereka dari azab kuburmu ya Allah. Kejadikanlah kuburan mereka itu daripada taman-taman syurgamu. Ampuni dosa keluarga kami, anak-anak, suami, isteri, adik-adik, abang-abang, jiran, tetangga kami, sahabat handai kami dan seluruh umat Islam ini ya Allah. Ya Allah, kejadikanlah hati-hati kami ini sentiasa mengingatimu ya Allah. Kebantulah kami dalam perkara-perkara yang kami tidak mengetahui. Ya Allah, ya Rahman Rahim, lindungilah kami, keluarga, masyarakat, negeri dan negara kami daripada sebarang bentuk bala bencana dan juga penyakit-penyakit ya Allah. Dan begitulah juga ya Allah, ya amat pemurah lagi amat berkuasa, kebantulah saudara kami di Palestin ya Allah. Kejadikanlah hidupnya menjadi kekuatan untuk menghadapi penceroboh Zionis, Israel, Yahudi yang laknatullah itu ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kemenangan kepada saudara kami di Palestin dan Gaza ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sesungguhnya kami tidak terkira merasai kepiluan penderitaan yang dapat kami lihat pada mereka itu ya Allah. Engkau amat mengetahui segala-galanya ya Allah. Tetapi kami sebagai hamba-Mu ini, itulah saja mampu kami membantu saudara-saudara kami di Palestin itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.